أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke channel saya, Gelora Mistik. Okey, jadi guys, seperti biasa, Gelora Mistik akan membawakan kepada anda pengalaman-pengalaman seram, pengalaman-pengalaman misteri dan juga pengalaman-pengalaman mistik. Okey guys, apa khabar korang semua? Tersasul pula. Apa khabar korang semua? Semoga korang semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera di samping keluarga tercinta. Dan saya doakan kepada mereka ataupun kepada sesiapa saja yang menonton video saya doakan semoga segala urusan dipermudahkan. Dan insya-Allah semoga, orang kata apa? Semoga korang semua dilapangkan rezeki seluas langit dan bumi, insya-Allah. Okey, jadi orang kata apa, setiap minggu ya Gelora Mistik akan berkongsi kisah-kisah seram lah. Jadi pada minggu ni pada minggu ini ingin saya ceritakan 3 kisah. Dan saya bagi tahu dulu, ini merupakan bahagian yang pertama. Mungkin ada bahagian pertama, kedua dan ketiga. Jadi apa yang bakal saya ceritakan pada malam ini ialah kisah yang biasanya korang semua pernah dengar. Yang kalau kita, yang senang kita nak sebut kisah seram urban legend. Jadi bila kita sebut tentang urban legend ni, kisah-kisah yang mana yang kalau kita nak tafsirkan lah, atau lebih mudah untuk saya tafsirkan, kisah-kisah yang kita tak tahu dia punya sama ada kisah ni terbukti memang wujud ataupun memang ada, ataupun dibuat-buat atau direka-reka, Allahualam. Jadi hari ini ingat cerita apa sahaja cerita yang bakal dikongsikan dan bakal diceritakan dalam channel saya ni, ingat ia adalah sekadar perkongsian dan hiburan misteri anda. Okey? Jadi guys, bagi mereka yang baru saja baru saja terjumpa channel saya ni, apa lagi guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel saya ni agar channel saya ni terus berkembang. Terus berkembang, dan insya-Allah saya membuatkan bila orang dah ramai subscribe dan awak dah share semua, apa lagi, insya-Allah saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seram yang terbaru. Okey guys. Okey, jadi guys, untuk tidak membuang masa, kali ni saya janjilah cerita memang pendek-pendek. Saya ni banyak selalu janji pendek, tapi akhirnya ceritanya panjang. Jadi saya cubalah pendekkan. Okey. Tanpa membuang masa, kita mulakan dengan kisah urban legend yang pertama. Okey guys, ini dia kisah seram urban legend yang pertama. Jadi guys, bila sebut urban legend ni, korang pun mesti tahulah, memang dah kisah-kisah ni dah biasa korang dengar, dan mungkin adalah 1-2 kisah yang korang tak tahu. Tapi sebelum saya teruskan, kalau korang masa dengar video ni ada dengar bunyi macam bising-bising tu, ni saya nak bagi tahu dulu. Sekarang tempat saya ni tengah hujan. Hujan lebat kat luar sana tu. Jadi ada bunyi orang kata apa, desiran-desiran hujan cerita dia kan. Jadi korang abaikan je lah. Okey, jadi kita mulakan. Kita teruskan kita teruskan dengan kisah ni. Okey, ni kisah ni yang saya nak ceritakan ni ialah kisah berkaitan, asli korang mesti tahunya, kisah berkaitan dengan makcik karipap. Mesti korang familiar dengar kan kisah pasal makcik karipap ni. Ada pelbagai versi. Ada, kalau saya sendiri masa di sekolah dulu pun, kisah
makcik karipap ni popular. Kan? Tapi tak adalah orang kata pesan ada orang pernah nampak ke, pernah terjumpa ke, tak ada. Tapi kisah ni tersebar luas. Dan dia ada macam-macam kisah, dia ada macam-macam versi, dan dia ada macam, ibaratnya macam setiap tempat yang belajar tu ada kisah makcik karipap ni. Okey, jadi untuk kita nak tahu kisah ni berkaitan orang kata apa, tentang tempat dia kat mana, itu tak dibagi tahulah. Cuma ni saya kisah secara, bila saya ceritakan kisah makcik karipap ni secara orang kata apa, general. Okey, kisah ni bermula macam ni. Okey, jadi kisah ni bermula di satu college yang orang kata apa, asrama lelaki. Ya, asrama lelaki. Asrama lelaki ni ada blok A, blok B dan blok C. Tempatnya tak nak saya sebutkan sebab ada bermacam-macam orang kata apa, bermacam-macam version cerita ni. Ada yang kata kat sini, ada yang kata kat situ kan. Jadi saya mengambil keputusan untuk tak sebut nama tempat lah. Okey, jadi kisah ni berlaku di hostel, di asrama lelaki yang ada 3 blok tau. Ada blok A, blok B dan blok C. Okay guys, setakat ni clear? Okay. Bila jadi macam biasalah kan, daripada form 1 sampai form 5 ada kat asrama tu. Jadi kisah ni berlaku pada minggu orientasi. Orientasi lah, minggu suai kenal antara senior dengan junior. Biasanya yang akan handle program-program orientasi ni biasanya senior form 5 lah, form 5, form 4 kan. Tapi biasanya memang form 5 lah yang akan lead, yang akan in charge untuk program suai kenal ni. Okey, jadi bila program suai kenal ni berjalan seperti biasa, tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa masalah. Jadi bila dah suai kenal apa semua, jadi ni berlaku di waktu malam tau. Di waktu malam. Jadi biasalah lepas dah habis program apa semua, sebelum nak tidur tu, jadi macam biasalah, saya tak tahulah kalau korang yang pernah bersekolah di sekolah yang ada asrama, korang memang tahu benda-benda orang kata apa ni, buli-buli regi-regi ni biasa sebenarnya. Tapi tak adalah buli yang macam orang kata yang melampau-lampau sangat. Okey. Jadi ada satu junior ni. Ada satu junior ni dipanggil oleh sekumpulan senior. Sekumpulan senior Jadi sebenarnya senior ni dia rancang lah dengan geng-geng dia kan. Dia rancang dengan geng dia, aku rasa aku nak kenakan lah satu junior ni kan. Aku nak suruh buat something. So kawan-kawan tanya, kau nak buat apa? Kau jangan buat kerja gila tau kan. Kena budak ni report naya kita. Taklah kan, aku tak adalah nak dengki teruk. Aku just nak tengok, aku nak uji budak ni macam mana. So yang kawan-kawan dia lain ni sebenarnya, kau nak uji apa ni? Adalah nanti kau tengok lah. Sekali dia orang tengah duduk bersidai kat koridor tu, tiba-tiba dia nampak lah satu junior. Dan dia rasa macam, okey ni junior ni. Dia pun panggil junior tu. So bila junior tu datang, dia cakap, dia kata, aku nak minta tolong engkau sikit ni, boleh tak? So budak, biasalah budak junior, memang orang kata bila jumpa senior ni jarang kata tak. Lagi-lagi pula bila orang yang jumpa tu datang dengan orang kata apa, cakap yang baik-baik, lepas tu nak minta tolong, jarang junior tolak. Lagi-lagi dia tahu senior kan. Jadi yang budak junior ni pun cakap lah, nak tolong apa bang? Sekali si senior ni, dia cakap dengan budak ni, aku nak minta tolong kau lah, belikan aku karipap boleh tak? Jadi budak yang junior ni tanya, malam-malam ni ada orang jual karipap ke bang? Ada. Kau boleh tak tolong belikan ni? Aku minta tolong engkau ni kan. Abang-abang semua ni ada kerja, jadi abang nak minta tolong kau, boleh tak? Jadi budak ni pun tak fikir panjang, dia kata, boleh lah bang, tapi abang bagi tahu saya kat mana bang? Saya tak tahu bang. Saya tak familiar lagi dengan kawasan sini. Jadi dipendekkan cerita, abang ni pun cakap lah dengan dia kan, bagi tahu tempat dia kat mana. Kalau kau nak tahu tempat dia, makcik jual karipap ni dia ada kat blok D. Blok D tingkat 3. Nanti kau mesti akan jumpa makcik tu lah. Jangan jangan risau, kau pasti akan nampak punya. Jadi budak dia kata, tingkat 3 blok D bang yelah. Okey. Betul bang Betul, kau pergi je. Jadi budak ni pun budak ni pun beredar. Jadi lepas budak ni beredar, yang senior-senior ni ketawa kekek ketawa kan. Ketawa lah sebab maknanya budak ni dah kena game. Aku nak tengok juga ni.
Sebab untuk pengetahuan korang, macam saya sebut awal tadi, bangunan ni ada, orang kata apa, hostel ni ada 3 blok sahaja. Ada blok A, blok B dan blok C. Tadi apa yang senior ni cakap tadi, dia suruh junior ni pergi beli karipap kat blok D tingkat 3. Senang kata, blok tu tak wujud. Betul tak? Jadi lepas dalam, orang kata apa, selang 15 minit budak junior ni datang. Yang peliknya, budak junior ni datang bukan dengan tangan kosong. Budak junior ni datang dengan bawa satu plastik yang dalam ni penuh dengan kuih karipap. Bila senior ni, bila dia nampak je, bila senior ni nampak je budak tu bawa karipap, masing-masing muka dah berubah. Mana pula dia dapat karipap ni? Jadi apa ni, kata apa, senior ni pun tunggulah. Tunggu sampai junior tu naik, jumpa dia orang. Ni bang, karipapnya. Abang ni ada malam-malam nak makan karipap. Nasib baik makcik tu okey. Masing-masing dah diam. Time tu masing-masing diam. Dan senior yang suruh, yang orang kata apa, yang suruh dia tadi, dia cakap, sekejap, aku nak tanya kau ni, mana yang kau dapat ni karipap ni? Lah abang ni, kan tadi abang kata kat blok D tingkat 3. Jadi saya pergilah tadi. Memanglah saya jumpa makcik tu jual karipap. Tapi bang, makcik tu dia pesan kat saya tau. Masing-masing time tu muka dah pucat tau. Muka senior-senior ni semua muka dah pucat. Sebab apa? Makcik tu pesan dengan saya. Dia suruh pesan dengan abang. Dia kata, jangan bully budak korang rasa? Oi, seram. Kalau lah benda ni betul, seram. Dia cuma cakap, maknanya makcik yang jual karipap, yang bagi karipap tu, memang betul guys tau. Memang ada karipap tu. Dan dia jumpa, makcik tu pesan, jangan bully-bully budak junior sangat. Lepas kejadian tu, yang lain tu semua budak sini tu terus masuk bilik, dan dia suruh budak tu pergi bilik dia, dan cerita dia berakhir di situ. Macam mana guys kisah dia yang pertama ni? Rasa korang semua pernah dengar. Kalau korang ada versi lain kisah yang saya cerita pasal makcik karipap ni, korang boleh share di ruang komen di bawah. Okay guys, itu untuk kisah yang pertama. Okay guys, saya tak nak buang masa. Untuk kali ni kita nak bagi kisah-kisah yang pendek-pendek. Kita teruskan dengan kisah urban legend yang kedua. Okay guys, macam mana kisah yang pertama tadi? Okay tak? Saya baca kisah ni kan, saya agak kadang-kadang kelakar juga bila teringat-ingat zaman-zaman sekolah dulu kan. Tapi benda kisah-kisah ni lah yang tersebar luas di asrama-asrama dulu. Aduh. Okay guys, kita teruskan dengan kisah kedua. Okay, kisah kedua yang saya nak ceritakan ni pun saya rasa famous juga. Tak tahulah, sebab saya dah biasa dengar kisah ni. Jadi bila saya tengok balik kisah ni, saya macam kelakar pun ada, seram sikit tu pun ada jugalah kan. Okey, jadi kisah yang kedua ni, tadi macam kisah yang pertama tadi berkaitan dengan asrama lelaki kan. Okey, yang kisah kedua ni berkaitan dengan asrama perempuan. Okey, bila kita sebut pasal asrama perempuan ni, biasalah orang duduk asrama memang kata apa, kalau orang duduk asrama dia memang akan tahu rutin harian. Kalau lagi-lagi kalau nak dekat exam, biasanya memang kita akan tahu. Untuk pengetahuan yang mana yang korang yang tak pernah duduk asrama ni, saya share sikit. Jadi biasanya kalau asrama, tak kisahlah asrama lelaki ke asrama perempuan ke, biasanya kalau setiap tingkat ataupun setiap blok asrama tu, di blok hujung setiap aras, setiap tingkat ada satu bilik yang dihaskan untuk bilik prep ataupun bilik untuk ulang kaji pelajaran lah. Nak buat, orang kata apa, nak buat homework ke, nak buat assignment ke, semuanya kat ujung tu lah. Okey, jadi kisahnya berkaitan, orang kata apa, hostel perempuan ni yang berada di ujung. Dan ni kisah salah seorang yang mengalami ni. Saya rasa korang mesti pernah dengar. Okey, kisah dia macam ni. Jadi 1 minggu sebelum exam,
Orang kata apa, 1 minggu sebelum exam ni. Jadi adalah seorang pelajar perempuan ni yang saya gelarkan nama dia kat sini, saya bagi nama lah. Nama dia Natasha. Okay, jadi Natasha ni dia memang suka study. Macam bukan dia je, semua orang suka study. Tapi dia ni suka study, kadang-kadang dia ni study sampai orang semua dah tak ada. Dia punya orang kata apa, dia punya khusyuknya dia study tu, betul-betul orang kata betul fokus sampai tak perasan orang lain semua dah tak ada. Okey, jadi satu malam ni dia pun study lah macam biasa, rutin harian dia. Malam dia study, dia buat lah assignment dia apa semua, dia study. Okey, waktu dia study tu ni saya nak gambar kepada korang. Waktu dia study tu ramai lagi ada tau, ramai kawan-kawan dia ada tengah study, sama-sama juga tengah study kan. Dia punya study macam saya kata awal tadi, memang khusyuk betul dia study. Dia study sampai kan dia buat orang kata apa, dia buat satu, orang kata apa, buat latihan lah kan, buat dia perasan memang waktu dia mula orang kata apa, dia study tu, memang dia tahu sebelah dia ada orang kan, depan dia pun ada orang kan. Jadi dia memang tahu sebelah dia memang ada orang. Jadi memang dia buat kerja kan, dipendekkan cerita, dia buat kerja sampai satu masa tu macam ada satu soalan ni tau. Satu soalan ni dia apa ni? Macam mana nak buat ni? Jadi dia pun time tu dia fikir-fikir, dia pun macam dijeling sekejap je. Dia jeling sebelah kanan dia tengok. Dia nampak ada, dia nampak kawan dia. Dia pun tak tengok tau, dia tak pastikan sebelah dia tu siapa. Jadi dia macam usyuk, dia kata, dia kata, babe, aku tak faham lah soalan ni. Kau dah settle belum soalan ni? Macam mana lah buat? Aku macam pening lah, macam mana nak settle kan? Macam tu lah soalan dia kan, ibaratnya kan. Jadi waktu dia tanya tu, yang orang kat sebelah dia diam ni tau. Diam je. Ni kisah seram dia bermula. Okay, kawan dia sebelah diam. Aku tanya kau diam lah, kau tengok lah betul. Aku tanya ni, tolonglah. Kalau kau tahu, tolonglah jawab. Sambil dia jeling-jeling sikit-sikit dia tak, maknanya dia tak tengok secara jelas siapa yang kat sebelah dia ni. Tapi dia memang yakin yang kat sebelah dia ni kawan dia, kawan sekelas dia. Jadi dia tanya-tanya, kawan tak jawab. Kau ni, aku tanya betul-betul. Dalam waktu yang sama, bila dia tanya tu, pen dia terjatuh. Okay guys, saya nak jadikan cerita kan, pen dia terjatuh. So dia ambil pen dia. Bila dia ambil pen dia, baru dia perasan member sebelah dia ni tak ada kaki. Panik member, babe. Panik si Natasha ni. Tapi dia boleh kontrol lagi. Dia ambil pen tu, dia letak. Dia terus cakap apa tau? Tak apa. Aku dah tahu dah nak buat apa. Kau tak nak jawab dah lah. Aku dah tahu dah. Korang tahu apa yang jadi lepas tu? Member yang kat sebelah tu, yang tak ada kaki tu, ditanya, kau dah tahu ke? Kau dah ingat ke? Atau kau dah tahu? Member ni tak cakap banyak, dia kemas barang dia terus lagi pergi dorm, dia terus tidur. Kalau korang di tempat dia macam mana guys? Ni kisah urban legend. Kisah ni pun saya pernah dapat juga dalam ada satu lagi kisah yang sama juga macam ni, tapi kisah lain. Kisah dia yang macam dia tidur. Ni kisah yang saya dapat daripada asrama saya, daripada sekolah saya dulu. Dia tidur. Time tu biasa minggu ni kadang-kadang ada minggu yang boleh outing, yang boleh balik, dan ada juga sebahagian pelajar yang tak balik, dia memang stay kat asrama. Jadi minggu ni banyaklah budak balik, adalah beberapa orang yang tak balik. So memang kadang-kadang katil sebelah kiri kanan ni kosong. Okay, jadi yang ini saya dapat daripada saya dapat cerita ni daripada sekolah saya dulu. Jadi bila dia tidur, jadi malam tu dia terbangun nak terkencing. Bila dia nak, orang kata apa, nak terbuang air ni, jadi dia pun tengok kanan. Dia ni jenis yang bukanlah, orang kata apa, tak adalah berani sangat dan tak adalah penakut sangat, tapi nak pergi toilet seorang-seorang malam-malam tu seram kan, pukul 2-3 pagi kan. Jadi dia macam tengok sebelah kanan dia, ada kawan dia. Dia pun kejut kawan dia tu.
Dia kejut kawan dia tu, dan kawan dia tu pun bangun. Kawan dia bangun dan kawan dia pun teman. Dia pergi toilet. Tapi dia masuk toilet. So bila, kalau untuk nak fahamkan, bila masuk toilet ni, sebelah sini dia macam sebelah kanan ni ialah tempat mandi. Tempat mandi, shower lah, shower. Dan sebelah kiri, sebelah kanan ni shower, sebelah kiri ni jamban. Jadi member tadi ni bangun terkencing ni, dia teruslah pergi toilet. Dan dia tengok member dia ni tak pergi mana-mana. Member dia terus pergi kat sinki, duduk depan sinki. Jadi dia pun keluar. Dia pun dah buang air, dah selesai, dia lepaskan hajat dia apa semua. Dia pun keluar dari toilet. So bila nak keluar toilet, dia tengok member dia duduk kat depan sinki. Dia pun tengok member dia. Oi, kau yang termenung depan sinki buat apa? Dah, jom. Kau dah buang air belum? Dan kawan yang duduk depan sinki ni diam je, tak cakap apa-apa. Dia cakap, kau ni, jomlah cepatlah. Kan? Sekali bila member ni ajak tengok, apa hal dia ni diam je ni. Lepas tu baru dia perasan. Sama juga macam tadi cerita yang tadi saya ceritakan. Dia tengok yang member ni tak ada kaki. Jadi apa dia buat? Dia terus cakap, okay, tak apalah. Kalau kau nak stay sini, kau stay lah. Aku balik bilik dulu Dia cakap macam tu. Belum sempat dia nak jalan, member yang depan, orang kata apa, benda yang depan sinki tu cakap, kau nak balik bilik ke? Kau dah tahu. Oh, dengan lincah member tu terus lari masuk bilik, terus tidur. Kan? Kisah tu ada macam persamaan kan? Ini kisah kat asrama saya. Yang ni kisah pasal asrama perempuan. Ni saya ni kisah asrama lelaki tau. So apa komen korang? Itu dia kisah tamat kisah urban legend yang kedua. So korang ada komen ataupun korang ada kisah yang mungkin lebih kurang sama, korang boleh sharekan di ruang komen di bawah. Okay? Okay guys, saya rasa pendek je kan cerita saya kan. Ni memang kali ni memang betul-betul pendek. Sebab kali ni memang saya ambil kisah urban legend yang pendek-pendek dulu. Okay guys? Okay, untuk tidak membuang lebih banyak masa, sebab luar ni hujan, sejuk, ni pun dah malam lewat-lewat ni. Jadi Tanpa kita membuang lebih banyak masa, kita teruskan dengan kisah seram urban legend yang ketiga. Okay guys, macam mana tadi kisah kedua kan? Kisah kedua tadi saya minta maaf lah, saya lupa nak bagi tahu. Sebab tadi yang masa saya kata yang member yang lelaki ni, rupanya dia kejutkan orang kat sebelahnya. Rupanya bukan kawan dia, rupanya dia kejutkan makhluk alam sebelah. Kan, maknanya makhluk tu pun pandai pula, dia tidur kat katil kosong kan. Member pula ajak pergi toilet. Kira baik hati jugalah kan. Baik hati jugalah benda tu boleh temankan dia pergi toilet kan. Nasib baiklah tak, orang kata apa, tak menjelma dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan kan. Itu pun dah seram kalau dia menjelma bentuk sebenar dia. Okay guys, kita ke kisah yang terakhir ni. Okay, kisah terakhir ni sama juga, dia merupakan kisah seram urban legend yang berlaku. Yang ni saya bagi tahu tempat lah, sebab tempat orang kata apa, kisah ni pun tak, orang kata apa, tak dapat dibuktikan kan. Kisah ni pun di-share oleh seseorang lah kan. Yang kisah ni berlaku di UUM Sintok, Kedah. Okay. Dan korang yang kecam saya, ni bukan kisah ni pun kita tak dapat buktikan. Ni hanyalah kisah urban legend semata-mata. Okay. Okay, jadi kisah ni berkaitan diceritakan oleh seorang cikgu matrik. Cikgu matrik. Okay, dia benda ni berlaku di orang kata apa, di sama juga di asrama. Di asrama perempuan. Di asrama perempuan. Jadi kisah ni berkaitan dengan seorang student lah, seorang student yang belajar di UUM tu. Jadi student ni saya bagi nama lah, senang. Kalau tak nak sebut-sebut nanti susah. Jadi kita panggillah nama student ni sebagai apa nak letak? Senang. Kita letak nama dia sebagai Ijah. Ijah. Okey. Jadi Ijah ni dia seorang penuntut di
UUM Sintok Kedah ni lah. Jadi dia ni belajar macam biasa, tak ada apa-apa yang pelik pun. Okey, kisah ni antara paling pendek daripada 2 kisah sebelum ni Okey, jadi dia ni belajar macam biasa. Tak ada, normal kan, satu bilik yang difahamkan, satu bilik 2 orang. Jadi dia ni pun duduk seperti biasa. Dia macam dia lalui hidup dia selama 1 tahun tu biasa. Dan memang dia tahu dia dalam bilik dia tu ada kawan. Memang ada kawan, memang ada roommate macam biasa. Tak ada benda yang misteri. Belajar kadang-kadang sama-sama. Cuma apa yang difahamkan, yang si Ijah ni dengan dia punya roommate dia ni bukan ambil kos yang sama. Jadi dia orang pun jarang berjumpa. Ataupun kalau jumpa pun balik nampak tengah tidur, ataupun balik nampak tengah study. Itu je lah kan. Jadi benda ni berlaku lah 1 tahun tau. 1 tahun, orang kata apa, bukan 1 tahun, maafkan saya, 1 semester tu memang penuh dengan kegiatan dengan macam tu lah. Dan memang si Ijah ni memang dia tahu itu kawan dia apa semua. Sampailah satu hari orang kata apa, dia nampak kawan dia ni tengah kemas-kemas, orang kata apa, tengah siap-siap nak tidur lah. Si Ijah ni dia masuk bilik, dia nampak kawan dia ni tengah kemas-kemas katil nak tidur. Dia kata okey lah. Dia pun siap-siapkan diri dia pun baring kat katil dia. Sambil tu dia bilik-bilik dia baca-baca sikit nota-nota dia kan. Dia baca-baca nota-nota dia apa semua kan. Bila dia dah terasa mengantuk dia pun tanyalah member dia tu, kau dah ngantuk ke? Boleh lah kan. Boleh lah. Okey. Dia kata dah cakap boleh lah. Aku pun dah ngantuk lah. Dia pun kemas-kemas nota dia masukkan dalam beg dia letak kat atas meja. Dia pun baring. Dia pun baring nak tidur ni. So dia cakap dengan kawan dia tadi. Dia kata, kau tutup lampu. Member tu dengan selamba, ni kisah seram dia. Member dia dengan selamba tutup lampu, tutup switch, tak. Korang dengar mesti tak ada apa-apa kan, macam tutup lampu. Biasalah tutup switch lah. Yang menyeramkan kan, antara katil dia berdua ni dengan tempat switch tu lebih kurang 3 meter. Lebih kurang 3 meter. Maknanya untuk dia nak tutup switch tu, dia perlu bangun dan pergi kat situ dan tekan. Tapi apa yang menyeramkan bagi Ijah pada malam itu, korang tahu apa? Bila Ijah cakap dah, kau tutup lampu dah. Korang tahu apa yang member Ijah ni buat? Dengan selambanya dia hulurkan tangan dia memanjang terus tekan switch. Meremang jap. Walaupun cerita ni Urban Legend, meremang jap saya. Dan bila Ijah ni nampak kejadian tu depan mata dia tak buang masa, tak cakap banyak, dia terus lari keluar. Dia terus pergi bilik kawan-kawan dia dengan keadaan ketakutan lah. Biasa kalau orang kata keluar kan, lagi-lagi jerit-jerit, tolong. Ni tak, dia keluar, dia lari, dia pergi bilik kawan dia. Dan bila dia pergi bilik kawan dia pun cerita dengan kawan-kawan dia. Dia kata apa yang berlaku tadi lah. Dia kata kawan dia tu tangan panjang lah, tekan apa semua. So kawan dia bila dengar apa yang dia cerita, kawan dia ramai-ramai pergi bilik dia. Dan bila pergi bilik dia, kawan-kawan dia buka lampu dan dia terperanjat. Korang tahu sebab apa terperanjat? Sebab bilik tu sebelah tu, ni katil dia, sebelah ni katil yang kawan dia lagi seorang tu lah kan. Katil sebelah tu ibaratnya macam tak pernah ada orang duduk. Katil tu katil tilam kosong, tak ada cadar, tak ada apa, kosong. Almari kosong, tak ada barang apa-apa pun. Jadi yang menjadi tanda tanya, bila si Ijah ni tengok, biar betul ni, aku salah bilik ke ni? Betul ni bilik kau, memang tak ada orang. Kita orang ni semua tahu yang kau ni memang duduk seorang. Tapi kita orang bila dengar kau cakap kau ada member di dalam bilik, kita orang biarkan yang mungkin kot. Tapi kita orang memang tahu sebenarnya kau bilik memang seorang. Jadi si Ijah ni time tu dia macam dalam dilema tu. Habis selama 1 semester ni, hampir 1 semester tu dia duduk dengan siapa? Korang dapat bayangkan tak?
Dan bila kejadian tu malam tu memang tak jadilah nak tidur bilik. Dia tidur dengan bilik kawan dia. Besoknya dia terus ke bilik, orang kata apa? Besoknya dia terus pergi ke pejabat. Dia pergi ke pejabat college, dia tanya, sebenarnya bilik saya tu, saya dengan siapa? Dan benda ni memang meranjatkan dia. Bila difahamkan, memang dalam bilik tu hanya awak seorang saja. Alhamdulillah. Jadi pihak kolej bagi tahu si Ijah yang sebenarnya memang bilik tu memang dia seorang je, bukan ada orang lain. Jadi tanda tanya, siapa yang selama hampir 1 semester yang duduk dengan dia? Tamat kisah yang ketiga. So, macam mana dengan kisah yang ketiga ni? Korang pernah dengar tak? Kalau korang pernah dengar ataupun korang tak pernah dengar, korang boleh komen di ruang komen di bawah. Itu dia guys, 3 kisah. Kisah urban legend. Kisah yang pertama pasal makcik karipap. Kisah yang kedua berkaitan dengan hostel yang orang kata apa? Kau dah ingat ke atau kau dah tahu? Atau dan kisah yang ketiga tadi berkenaan dengan cikgu matrik tu, dia rupanya hampir 1 semester tu dia roommate dia tu sebenarnya lah makhluk alam sebelah. So pengajaran lah guys, pengajaran daripada cerita 3 urban legend ni, pengajaran daripada 3 kisah urban legend tadi tu. Yang pertamanya, untuk kisah yang pertama, sebagai senior, sebagai senior tak payahlah korang nak bully junior. Kalau macam suruh benda yang sikit-sikit ni, benda tu adat lah duduk asrama. Tapi kalau nak bully sampai memukul tu, tolonglah jangan. Tak pasal-pasal. Kau nak bully rupanya benda tu boleh bagi korang message pula. Bagi pesanan pula. Okay, tu yang pertama. Untuk kisah yang kedua tadi, apa-apa kita kena sedar tau. Kita kena sedar dengan siapa yang ada sekeliling kita. Kita kena pastikan, walaupun macam mana kita fokus macam mana sekalipun, kita kena pasti kita orang kata apa, kena sedar ruang. Ni ilmu teater, sedar ruang. Kita kena tahu siapa yang ada sebelah kita. Pastikan bila tu siapa, ada orang lagi tengah belajar ke tidak. Jangan nak macam kita dengan dunia kita sendiri je. Akhirnya tak pasal-pasal benda lain yang teman. Okay. Dan untuk kisah yang ketiga ni, apa-apa untuk korang lah lepas ni kalau pergi mana-mana hostel tu, ataupun untuk mereka yang masih lagi belajar, yang tiba-tiba mungkin dapat panggilan universiti, yang duduk di hostel, duduk di asrama, pastikan tanya dulu member tu betul tak dia tu manusia tu tak. Tak pasal-pasal rupanya roommate kita tu jin. Tak jadi apa Okay guys, itu dia tadi 3 kisah urban legend. Semoga korang semua terhibur lah. Jadi seperti biasa, bagi mereka yang belum lagi subscribe, jangan tunggu-tunggu guys, free je. Like, share dan subscribe. Dan orang kata apa, bagi mereka yang ada cerita-cerita yang ingin saya ceritakan, jangan segan guys. Jangan segan, boleh DM saya di Instagram, atau boleh IM saya di Facebook, ataupun mungkin nak buat karangan panjang, boleh emailkan pada saya. Okay guys, boleh emailkan saya. Dan mungkin kalau lebih suka nak bertelefon ataupun nak bercakap direct melalui telefon, contact saya. Yang penting first DM saya dululah, ataupun IM saya di Facebook. Nanti saya akan call awak. Jangan risau. Okay guys, saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap korang semua terhibur, dan insyaAllah kita jumpa di episod akan datang. Okay guys, saya sudahi dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.